Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Puan Hasni binti Abdul Jalil bersama rakan penulisan saya Encik Muhammad Hamdan bin Abdul Razak daripada Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Port Dickson akan membentangkan kebolehpasaran graduan program DTP, iaitu Diploma Kejuruteraan Mekanikal Pembuatan Politeknik Port Dickson dalam memenuhi keperluan industri TVET. Abstrak. Malaysia telah melancarkan Pelan Penjenamaan TVET Nasional pada tahun 2022 demi memperkasakan kembali industri berdasarkan Revolusi Industri 4.0. Isu penjenjaraan telah timbul bagi menjumutkan sesetengah program dengan memastikan kurikulum berkenaan adakah masih relevan ataupun tidak dalam memenuhi pasaran kerjaya terutamanya dalam bidang TVET. Penghasilan graduan dalam bidang DTP iaitu Diploma Kejuruteraan Mekanikal Tempatan dari tahun 2018 hingga 2022 telah dikaji bagi melihat trend pencapaian graduan adakah ianya menepati keperluan dan kehendak di dalam industri. Faktor yang perlu diteliti adalah kadar kebolehpasaran, gaji yang diperolehi dan tempoh mendapatkan pekerjaan setelah mereka menceburi alam pekerjaan. Kajian ini menggunakan kaedah soal sidik yang dijalankan secara atas talian melalui laman rasmi grad.mohe.gov.my yang telah dijawab oleh graduan sebelum dan semasa Media Communication diadakan. Dengan pengukuran 3 indikator ini, telah dilihat bahawa program DTP ini masih relevan dan perlu diteruskan di Politeknik Port Dickson. Pengenalan. Diploma Kejuruteraan Mekanikal Pembuatan DTP telah direka sebagai sebahagian daripada disiplin kejuruteraan mekanikal untuk memberikan penumpuan pada sistem pembuatan reka bentuk, pengeluaran dan pemesanan. Kajian semakkan satu graduan yang telah dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi terhadap graduan institusi pendidikan tinggi adalah untuk mengetahui status pekerjaan terkini graduan-graduan setelah mereka menamatkan pengajian di satu statistik pendidikan tinggi. Jadi isu penjarahan ini adalah satu tindakan yang perlu dilaksanakan oleh pihak Jabatan Pengajian Politeknik dan Kurikulum Eksekutif untuk mengkaji dan menapasti kedudukan suatu program pengajian sama ada perlu dilaksanakan, diteruskan ataupun tidak. Untuk sejarah, DTP telah bermula di Politeknik Port Dickson pada tahun 1993 dan pada tahun 2019 program ini telah menerima pengiktirafan daripada ITEC, satu badan akreditasi daripada Board Engineering Malaysia, dan program ini telah melahirkan seramai 2,958 sepanjang pertubuhan program ini di Politeknik Port Dickson. Penyataan masalah. Pihak JPJK telah mengadakan mesyuarat penjajaran di Politeknik Tun Syed Nasir Syed Ismail di Pagu, Johor pada penghujung tahun 2022 untuk mengenal pasti kerelevanan program di Politeknik Malaysia seiring perancangan RMK 12. Antaranya adalah mengenal pasti masalah yang dihadapi seperti kekurangan enrolment pelajar, kesediaan matrikal untuk menggaji graduan, tiada pasaran kerja, tidak relevan dengan pelan dan hala tuju negara. Hasil pelaksanaan proses ini akan menentukan kedudukan bahawa sama ada program ini perlu diteruskan ataupun dijumutkan. Bermula tahun 2021, enrolment kemasukan pada DP telah turun secara mendadak ketika berlakunya COVID-19. Ketika sesi 2 2021-2022 dan sesi 2 2022 dan 2023, enrolment kemasukan pada DP adalah sifar. Oleh itu, satu maklum-malas berkaitan dengan graduan seperti kadar kebolehpasaran, pendapatan bulanan graduan dan jangka masa sebelum graduan mendapat pekerjaan diperlukan oleh pihak pengusaha untuk membuat keputusan penjajaran program. Jadi ini adalah satu kajian literasi yang telah dijalankan, telah dibuat. Kajian diperlukan untuk menapasti kerelevanan suatu program yang memenuhi pasaran tenaga kerja dan era IR 4.0. Dapati trend kebolehpasaran dan pendapatan bulanan graduan bekerja boleh jadikan satu ukuran kerelevanan bidang graduan tersebut. Ini daripada Allahyarham Isfah Kamal pada tahun 2019. Terdapat hubungan yang signifikan dalam pembangunan kerjaya, gaji dan faedah dan reputasi majikan di dalam keutamaan graduan dalam memilih pekerjaan
hasil kajian daripada Rashdah, Laila dan Muhammad Syabri tahun 2020. Daripada Rushida 2019, tahap gaji adalah merupakan faktor penting dalam taraf kehidupan masyarakat global masa kini. Kerana sahabat tahun, ekonomi negara yang meningkat akan menjadi keperluan hidup dan selayaknya diberikan kepada graduan yang memegang status diploma tersebut. Maknanya kalau pelajar itu adalah berstatus diploma, kenaikan gaji itu mestilah selayaknya untuk mereka yang berkelulusan diploma lah. Daripada Nur Ida Syafizah, kualiti graduan tidak boleh diukur hanya kebolehan graduan tersebut di dalam menempatkan diri dalam sistem pekerjaan. Tapi adalah penting kebolehan mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang sepadang dalam bidang pengajian yang mereka ikuti dan kemahiran yang mereka miliki. So, faktor graduan bekerja dalam bidang agar memberikan peranan penting dalam kajian kita. Objektif kajian. Mengenal pasti kebolehpasaran graduan DTP setelah menamatkan pengajian di Politeknik dan memasuki dunia pekerjaan. Hasil dapatan kajian ini akan dijadikan indikator kepada kerelevanan bidang mekanikal pembuatan di Politeknik Port Dickson. Skop kajian kami adalah bertumpu kepada graduan DTP yang menghadiri Majlis Convocation pada tahun 2018 hingga tahun 2022 sahaja. Okey. Sebab ada 3 skop yang kita letakkan di sini, iaitu kebolehpasaran graduan DTP tahun 2018 hingga tahun 2022. Kemudian gaji bulanan yang diterima oleh graduan DTP daripada 2019 hingga tahun 2022 dan tempoh graduan mendapat pekerjaan daripada tahun 2018 hingga tahun 2022. 3 indikator inilah yang kita akan, skop inilah yang kita akan buat dalam kajian tersebut. Okey, metodologi kajian, seramai 250 orang graduan telah dipilih untuk kajian ini. Kajian ini menggunakan data daripada SKPG dan dianalisis menggunakan pelisanan SPLS. Soalan yang diberikan adalah berbentuk aneka pilihan, so graduan perlu mengisi soal sidik dalam talian setelah mereka menghadiri convocation pada tahun tersebut. Hasil daripada analisis data ini akan digunakan untuk tujuan penulisan kajian. Okey, dapatan kajian. Yang pertama, peratus kebolehpasaran graduan diploma kejuruteraan mekanikal pembuatan Politeknik Port Dickson tahun 2018 hingga tahun 2022. Daripada graf yang kita boleh itu dapati pada tahun 2018 dan 2019 pencapaian adalah 100%. Tahun 2020 telah menurun sebanyak 93%. Tahun 2021 dan 2022 maintain 91.8%. Ada penurunan sedikit lah pada 3 tahun tersebut. Namun begitu, berdasarkan Kamus KPI Politeknik Port Dickson, kebolehpasaran tersebut telah mencapai KPI yang telah ditetapkan, iaitu pada tahun 2018 90%, 2019 90%, tahun 2020 80%, tahun 2021 80% dan tahun 2022 ialah 87%. Secara keseluruhan, 9% kebolehpasaran DTP adalah mencapai dan melepasi sasaran KPI yang telah ditetapkan. Okey, yang kedua kita lihat dapatan daripada pendapatan bulanan. Okey, daripada tahun 2019 hingga 2018, 2019 ada, tapi dia punya indikator dia adalah berbeza sedikit sebab dia mengira daripada 500 ke 500,000. Dia kira julat dia adalah 1,000. Untuk yang start bermula pada tahun 2019, dia kira melalui 500 ke atas. 1,000, 1,500, 2,000, 1,500. Okey, kalau di 2019 dikira selang tu adalah 1,000 lah. So kita tak ambil di 2019, kita ambil di 2019. Supaya senang untuk kita dapatkan dia punya purata. Okey, analisis data kajian menunjukkan peratus pendapatan tertinggi graduan DTP pada skala lebih daripada RM1,501 dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Nilai peratus bagi kumpulan pendapatan tersebut pada tahun 2019 ialah 60.4%, tahun 2020 ialah 74.1%, tahun 2021 ialah 51.9% dan tahun 2022 ialah 99.3%. Okey. Okey, tempoh untuk mendapatkan pekerjaan. Daripada graf, daripada jadual yang kita perolehi, tahun 2018, graduan DTP kita ambil tempoh bawah 6 bulan. Bawah 6 bulan.
Graduan TP mendapat kerja yang bawah 6 bulan ialah 96.25% daripada 53 orang. Pada tahun 2019, graduan telah mempunyai kerja bawah 6 bulan ialah 90.7% daripada 43 orang. Pada tahun 2020 pula, sebanyak 90.6% daripada 53 orang. Dan tahun 2021 pula sebanyak 95.7% daripada 46 orang. Dan tahun yang lepas, tahun yang 2022, sebanyak 96% daripada 25 orang. Ini menunjukkan lebih 90% graduan DTP memperolehi pekerjaan dalam tempoh bawah 6 bulan. Okay. Kita pergi kepada perbincangan, kesimpulan dan cadangan. Indikator kebolehan graduan ini sangat jelas menunjukkan kerelevanan diploma kejuruteraan mekanikal perubatan. Yang pertama, ia menunjukkan graduan DTP kita telah melepasi tahap KPI yang ditetapkan oleh Kamus KPI Politeknik Produsen ataupun Satu Malaysia, Politeknik Satu Malaysia daripada tahun 2018 hingga tahun 2022. Walaupun terdapat sedikit penurunan keboleh pasaran tersebut pada tahun 2022 adalah disebabkan oleh pandemik COVID-19. Namun begitu, sasarannya melepasi tahap KPI yang telah ditetapkan. Okey. Kemudian kita lihat kepada gaji yang diterima oleh graduan DTP adalah setimbal dengan kelulusan dan kelayakan mereka, iaitu gaji melebihi pada RM1,500. Okey, purata gaji permulaan bagi graduan TVET yang telah ditetapkan adalah RM1,500 hingga RM2,500. Manakala gaji permulaan bagi graduan universiti pula adalah RM2,500 hingga RM3,500. Indikator ini telah jelas menunjukkan bahawa gaji yang diterima oleh graduan DTP Politeknik Produsen telah setimpal dengan kelayakan, walaupun ini adalah kali pertama mereka bekerja ataupun memulakan alam pekerjaan. Okey, kemudian kita terus kepada indikator ketiga, iaitu jumlah graduan DTP mempunyai pekerjaan adalah di bawah 6 bulan, adalah melebihi 90% bagi setiap tahun daripada 2018 hingga tahun 2022. Okey, ini menunjukkan graduan DTP sentiasa mendapat tempat dalam pasaran kerja dalam jangka waktu yang singkat. Walaupun ketika itu pandemik COVID-19 telah melanda negara tahun 2020 hingga tahun 2022, peluang pekerjaan graduan DTP langsung tidak terjejas, malah sangat diperlukan ketika itu dalam bidang pembuatan. Okey, cadangan. Okey. Pihak pengurusan disarankan untuk memperkasakan lagi proses penambahbaikan CQI dari segi pengambilan pelajar, periklanan ataupun jayawara ataupun pemasaran pengetahuan tentang program ini. Kemudian penambahbaikan kurikulum, menambah baik lagi dari segi specialization, kemudian dari segi disiplin supaya lebihkan lagi kepada praktikal, dan juga menambahbaikan kepada fasiliti di mana ada setengah mesin ataupun peralatan yang lebih berteknologi tinggi perlu ditambah baik ataupun diberikan kepada institut supaya dapat menarik lagi pelajar untuk memasuki program ini. Okay. Yang kedua, perhebatkan lagi penyebaran maklumat dan perkongsian prospek pekerjaan dalam bidang kejuruteraan pembuatan. Contohnya kita membuat satu jayawara ataupun membuat satu video pemasaran berkaitan dengan program, ataupun kita boleh memanggil influencer yang terkenal dalam bidang pembuatan untuk memberi talk ataupun memberi promosi tentang program ini. Contohnya saya boleh berikan ialah figura yang terkenal itu Karami sebab beliau merupakan graduan mekanikal dalam bidang pembuatan. Yang ketiga adalah memberikan pendedahan terutama kepada pelajar sekolah supaya dapat menarik mereka memilih bidang ini. Pilihan mereka untuk sama belajar setelah mereka menamatkan kerja pelajaran Malaysia. Okey, itu sahaja yang dapat saya tentangkan di sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.